Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara pengurusi majlis yang saya muliakan, pengurusi dan ahli kuasa masjid, tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersama-sama merapatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berhimpun, beriktikaf, bersolat maghrib berjamaah, dan seterusnya kita berkongsi ilmu. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menambah rahmat lagi ke depan sikit lagi. Jangan jauh sangat. Ke depan sikit. Apa-apa sikit. Gitu. Di sini tak ada. Campur. Alhamdulillah, sesuailah dengan pesanan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Wahai anakku, apabila engkau dapati mana-mana majlis yang ada menyebut nama Allah, engkau singgahlah. Sekiranya rahmat turun, engkau pun boleh tumpang sama. Tetapi mana-mana majlis yang tidak ada menyebut nama Allah, jangan kau singgah. Kalau musibat turun, kau pun boleh tumpang sama. Sama juga pesanan Luqman kepada anaknya. Katanya, wahai anakku, apabila engkau mendengar ada kelas pengajian ilmu, engkau duduklah. Sekiranya engkau ada ilmu, bertambah ilmumu itu. Kira engkau tidak ada ilmu, kau dapat ilmu. Jadi pada malam ini, insya-Allah, kalau diizinkan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat ilmu sedikit. Dengan itu Allah akan menghantar malaikat menaungi kita apabila sampai ke masjid. Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu bihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa melalui satu jalan untuk ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Barang siapa, man salaka tariqan, barang siapa melalui satu jalan untuk ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Insya-Allah kita termasuk golongan ahli syurga, insya-Allah. Yang pertama, pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun pagi-pagi menangis sampai basah janggutnya. Bilal bin Rabah pun bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau menangis pagi-pagi ini? Nabi bersabda, wahai Bilal, tadi turun firman Allah, inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada pertukaran langit, pertukaran siang dan malam, dan kapal belayar menjadi tanda-tanda orang yang ada fikiran. Celakalah orang itu
apabila mendengar ayat ini tetapi tidak memikirkan. Jadi maknanya kita kena gunakan akal. Manusia ini yang hebatnya akalnya. Binatang-binatang hebat kerana kegagahannya, tetapi hebatnya manusia kerana akalnya. Oleh itu manusia boleh menggunakan akalnya menangkap binatang-binatang. Harimau gagah hebat, manusia boleh tangkap dia. Tetapi harimau boleh tangkap tak kita? Tangkapnya kita buat zoo pula. Tak boleh. Kita boleh tangkap harimau, tangkap gajah, tangkap singa, boleh buat zoo, bayar sekian-sekian. Tetapi harimau hebat gagah dia tak boleh tangkap manusia, buat zoo boleh? Tak boleh. Maka akal itu sesuatu anugerah Allah yang paling mahal sekali. Yang paling mahal. Manusia boleh masuk neraka, boleh masuk syurga dengan akalnya. Pasal kita ada nafsu. Nafsu lebih kuat pada akal. Tapi akal manusia lebih hebat nafsu kalau digunakan akal itu pada tempat yang sebenarnya. Akal maknanya pengikat. Nafsu mengarah. Sebabnya nafsu itu apa gunanya? Nafsu makan untuk meneruskan kehidupan. Nafsu marah untuk mempertahankan maruah. Nafsu tidur untuk kerehatan. Nafsu syahwat untuk menurunkan keturunan. Tetapi digunakan bertempat yang sebenarnya. Kalau salah guna, barulah misal di padang mahsyar besok, lau kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya kita gunakan akal dulu dan terdengar nasihat-nasihat agama, tak masuk neraka sa'ir kita ni. Begitulah. Lau kunna nasma'u aw na'qil. Kalau sekiranya kita di dunia dulu ni dengar ceramah-ceramah, dengar nasihat-nasihat, atau kita fikirkan, renungkan, tak masuk neraka sa'ir kita. Tapi apa nak katakan, dah terlepas dah. Itu sebabnya ingat kan, dunia ini tempat beramal, akhirat tempat balasan. Akhirat bukan tempat beramal, dunia bukan tempat balasan. Ingat, dunia tempat beramal, akhirat tempat balasan. Tak guna dah di akhirat, menyesal di hari dunia ini. Jadi itulah tuan-tuan. Dalam Al-Quran banyak menyebut afala ta'qilun, afala tubsirun, afala tanzurun, afala tatafakkarun. Mengapa kamu tak berfikir? Mengapa kamu tak gunakan akal? Mengapa kamu tidak mentadabbur? Itu sebabnya kita baca Quran. Kata Imam Ghazali, biar lambat habis pun tak apa, asalkan kita merenungkan makna Al-Quran itu. Tak apa, lambat habis tak apa, setahun sekali tamat pun tak apa. Tetapi yang paling penting, tengok makna isi Al-Quran itu. Itu yang penting. Maka ulama berkata, berfikir ni ada 5. Berfikir ada 5. Gunakan akal ni pada 5 tempat. Yang pertama, gunakan akal untuk merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, gunakan akal untuk merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Dia panggil musyahadah al-af'al. Merenung ciptaan Allah Subhanahu wa taala supaya kita lebih kuat iman kita.
Kita lihat dalam Quran, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Mengapa mereka tidak merenungkan unta itu, bagaimana Allah cipta dia. Unta tu hebat. Dia boleh berjalan malam, sesat. Dia berhenti. Dia tahu dia sesat, dia berhenti. Tuan dia bangun tidur, tengok bulan dan tengok bintang, memang silap. Dikonarkan kepala kambing, kepala unta itu. Dipusing ni oleh unta itu. Unta pun jalan. Unta pun tahu dia sesat. Kalau kita tak tahu kita sesat, diteruk pada unta. Unta berjalan di padang pasir yang ribut itu, tak masuk pasir dalam matanya, pasal dia ada mudguard dia. Kalau haus, dia ada air standby dalam perutnya. Dia kalau nak berjalan jauh, tuannya tak bagi minum sampai haus, kita haus sangat-sangat, baru diberi minum. Dia minum 2 tangki, 1 tangki spare, tangki biasa. Kalau tengah jalan, tuannya haus tak ada air, dia sembelih unta itu, ambil air dalam perut dia. Itu hebat unta. Dan dia boleh makan duri-duri. Makan kayu yang duri itu, dia boleh pisahkan duri dengan kayu itu. Itu unta. Itu di negara Arab. Kita balik Malaysia pula. Tengok penyu. Penyu itu round dunia, boleh balik Terengganu, tak payah pakai GPS. Kita nak datang sini pun kena pakai GPS. Yang hebat lagi, anak penyu itu kalau menetas, dia terus ke laut. Siapa beritahu dengan dia? Ada kata menung dia, ke mana nak pergi ni, dia kata. Signboard pun tak ada, mak bapak pun tak ada, tapi terus ke laut. Siapa punya kerja? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan balik kampung pula, tengok ayam dan itik. Ayam menetaskan anak itik. Itik tidak boleh menetas. Menetas saja anak itik itu, dia ikut mak angkat dia ayam. Berapa hari? 3 hari, 4 hari je. Dan tengok nyemak aku ke bukan ni. Makan pun lain, berenang pun tak erti orang tua ni. Akhirnya ikut mak betul dia itik. Siapa punya kerja? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita menungkan. Kita pergi pula ke apa namanya, dalam hutan. Tuan-tuan tengok periuk kera. Mungkin ada tuan-tuan yang tak tahu periuk kera tu. Periuk kera tu dia terbuka begitu. Masuk je binatang, tak tutup. Bateri mana dia pakai? Periuk kera tu. Maknanya dia terbuka gitu. Masuk lalat ke, nyamuk ke, apa benda ke, tak jadi makanan pokok itu. Saya punya kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita menungkan. Tengok laut pula. Laut itu,
bergelombang. Datang mana gelombang itu? Datang dari angin. Angin datang dari mana? Dari hampawa. Tidak ada udara. Pasal panas. Panas datang daripada mana? Daripada matahari. Siapakah yang meletakkan panas pada matahari itu? Allah Subhanahu wa taala. Itu kita tengok alam yang lahir. Tengok alam yang luas. Tengok langit pula. Langit ini luasnya berjuta tahun. Bukan langit, matahari. Matahari itu pusingan dia itu, pusingan matahari. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari itu berjalan ikut paksi dia. Dia berpusing. Dia pusing tapi dia tak beredar. Bulan berpusing dan beredar. Bulan berpusing dan beredar. Matahari berpusing tidak beredar. Dia nak pusing balik itu juta tahun. Juta tahun. Itu matahari. Jarak matahari dengan kita 98 juta batu. Jarak matahari daripada kita ni 98 juta batu. Sekiranya matahari tu ke depan sikit aja, panas dunia ini. Atau matahari ke belakang sedikit, sikit saja, sejuk dunia ini. Itu matahari. Bulan lain, bintang-bintang lain, bintang-bintang berbilion-bilion bintang. Dan kalau sekiranya dari berlakunya kiamat, lingkup belaka. Itu menunjukkan idza zilzalaha, apabila digoncang bumi itu segoncang-goncangnya, barulah berlaku hari kiamat. Itu yang kita bimbangkan. Kita menungkan hari kiamat besok bbagaimana agaknya aku ni. Amalan yang kebawa banyak mana agaknya. Nak bertemu Allah Subhanahu wa taala. Itu kita bincang kemudian. Itu dia. Itu alam. Bulan lain. Tengok diri kita pula. Fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, mengapa kamu tak tengok? Tengok diri kita. Tengok mata kita. Mata kita kelip-kelip. Bateri mana dia pakai? Tu. Hidung kita mengapa ke bawah lubangnya? Cuba dengar. Mengapa lubang hidung kita ke bawah? Kalau ke atas bagaimana agak-agak? Kalau hujan macam mana? Tak penuh sombong kapal. Tengok rambut kita. Tumbuh rambut tu dari rambut datang dari mana agak-agak? Imam Ghazali kata kalau aku ceritakan bab bagaimana masuk nasi dalam perut makanan, satu kereta lembu kitab pun tak cukup nak tulis. Hebat. Hati kita dengan jantung. Hati kita bercakap. Itu sebab kita semayang khusyuk tak khusyuk bergantung pada hati kita. Hati kita bercakap apabila kita berjalan. Hati kita bercakap apabila kita berhenti. Bila kita berjalan, hati berhenti. Kerja dia. Kita berhenti, hati bercakap. Kita berjalan, hati tak bercakap. Itu sebabnya bila kita semayang, kita berhenti, hati merayau. Bila kita main bola, tak cakap pun hati itu. Berbeza dengan jantung. Jantung, kita berjalan, dia berjalan. Kita berhenti,
dia jalan. Dia berhenti, baru kita jalan. Boleh hafal tu? Ya? Jantung, kita berjalan, dia berjalan. Kita berhenti, dia jalan. Dia berhenti, baru kita jalan. Gitu. Itu yang pertama. Merenungkan ciptaan Allah. Tuan-tuan pergi England. Orang buat kajian temikai. Temikai itu dimusikkannya. Temikai yang dimusikkannya membesar dia. Temikai yang tak kena muzik mengecil. Rupanya temikai pun minat muzik. Kalau kita minat muzik, adik-adik temikai. Sama di India. Di India, satu ketika sawah gandum di India ni dimasuki oleh babi. Dihalau dengan berbagai-bagai cara, tak lari dia. Tak curi, tak lari. Satu hari ada orang yang pandai, dia pasangnya pembesar suara di ladang, di sawah apa namanya gandum itu, dipasang lagu Michael Jackson. Babi masuk je pasang lagu Michael Jackson, bintang bukang babi lari. Babi lari dengar lagu Michael Jackson. Kita pula rapat. Babi pemikir itu sebabnya apabila Ustaz Samad bercerita, satu hari dia kata di Indonesia satu Pak Kiai ni tanam ubi, tanam keladi, tanam tebu, tanam macam-macam tumbuhan dah, termasuk juga tanam tembakau. Satu malam babi masuk, dimakan habis, tebu habis, ubi habis, keladi habis. Yang tak makannya tembakau saja. Rupanya dia kata, ulama babi pun kata tembakau tu haram. Itu. cerita ustaz tu lah yang saya dengar. Babi tak makan tembakau, rupanya haram juga babi makan. Itu yang pertama. Menggunakan akal merenung ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi Skandinavia pula. Pisang dimusikkan ni. Pisang dimusikkan. Besar pisang itu. Begitu. Maknanya ada benda-benda yang boleh kita gunakan akal merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Habis. Itu yang pertama, menggunakan merenungkan ciptaan Allah Taala untuk menguatkan iman kita. Yang kedua, merenungkan syurga Allah Subhanahu Taala. Supaya apa? Supaya kita ini kuat beribadat. Tuan-tuan buka dalam surah Al-Waqiah contohnya. Cerita mengenai Ashabul Maimanah. Kita terbagi pada 3 golongan. Yang pertama, Ashabul Maimanah, puak kanan. Yang kedua, Ashabul Masy'amah, puak kiri. Yang ketiga, As-Sabiqun As-Sabiqun, yang berlumba-lumba untuk buat kebajikan. Tengok. Kita dalam Quran menyebut berbagai-bagai keistimewaan yang Allah siapkan untuk para muqarrabin yang dekat Allah. Maka manusia itu juga terbagi pada 3. Yang pertama dia panggil salim, yang sejahtera. Yang kedua rabih, yang untung. Yang ketiga khasir, yang rugi. Kita ambil yang rabih, yang beruntung. Salim pun bagus juga. Salim itu orang yang sejahtera. Dia beramal buat yang fardu saja.
yang sunat dia tak buat. Itu salim, sejahtera. Kita mesti beramal dari semasa ke semasa lebih baik hari ini daripada semalam. Yang sunat-sunat jangan tinggal. Yang fardu itu modal, yang sunat itu keuntungan. Memang ada sahabat bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya ni, dia kata, buat yang fardu aja, semayang fardu buat, wajib yang wajib buat, yang sunat saya tak buat. Masuk ke tak saya? Nabi kata masuk. Maknanya orang yang buat yang fardu, tinggalkan yang maksiat, akan masuk surga juga. Tetapi besok kita menyesal pasal title kita, darjat kita rendah. Wali-wali Allah Ta'ala yang lupakan Allah dalam satu saat pun menyesal. Wali-wali Allah Ta'ala yang lupakan Allah Ta'ala dalam satu saat lupa pun menyesal di padang mahsyar besok. Bagaimana kalau kita yang kurang amalan? Terus sekarang kita lihat Imam Ahmad bin Hanbal sembahyang sunat malam 200 rakaat. Sembahyang sunat malam 200 rakaat. Kita dapat 2 rakaat malam pun bagus dah. 2 rakaat je. Bangun pukul 3, pukul 4, bangun sembahyang 2 rakaat saja. Sembahyang sunat witir 1 rakaat, cukuplah, tidurlah. Boleh agak-agak. Itu yang payah lah. Berpusing-pusing nak bangun. Kita bayangkan begini, bayangkan bahawa sesungguhnya barang siapa yang bangun tengah malam, nanti kubur terang-terang seperti matahari baru terbit. Ya, barang siapa sembahyang malam tahajud, nanti kuburnya seperti terang seperti matahari baru terbit. Kita bayangkan begini, sembahyang, ya, kita mati besok masuk dalam kubur. Masuk dalam kubur, gelap, tutup dengan papan, tutup dengan tanah, gelap. Nanti malam gelap lagi, 2 kali gelap. Siapa yang nak bantu kita dalam kubur ni? Kita akan ikut, kita 3. Amalan ikut, keluarga ikut, dan harta ikut. Balik 2, 1 tinggal. Yang balik, keluarga balik, isteri balik, harta balik. Yang tinggal amalan. Kalau amalan tak cukup, apa yang nak diharap? Sekarang kita menungkan bahawa manusia terbagi pada 3. Yang pertama, memikirkan dunia dan memikirkan akhirat. Yang kedua, memikirkan dunia saja. Yang 3, memikirkan akhirat saja. 3 dengan. Ulang sekali lagi. Yang pertama, yang mengira dunia dan akhirat. Dunia pun dicari, akhirat pun dicari. Yang kedua, dunia saja. Yang ketiga, akhirat saja. Kita bayangkan, sekiranya kita cari dunia siang malam pagi petang, banyak dapat harta, berbilion-bilion harta kita, berjuta-juta, makan banyak mana agak-agak. Makan canai sekeping aja, paling banyak 2 keping. Itu pun kalau doktor bagi. Kalau doktor tak bagi, tuan doktor, saya boleh makan nasi? Tak boleh. Keju manis. Canai? Tak boleh. Jantung.
udang, gaut. Kambing nak mampus. Saya dah makan apa tuan doktor ni? Makan kulit paw je lah. Duit banyak. Itu sebabnya yang dicari itu jangan mencari sesuatu yang bakal tinggal. Ingat, jangan mencari sesuatu yang bakal tinggal. Naklah cari sesuatu yang bakal dibawa. Apa amalan lah. Itu sebabnya saya pesankan tuan-tuan, lepas maghrib jangan lupa sembahyang sunat. Barang siapa sembahyang sunat lepas maghrib sunat ringan je, Allah ampunkan dosanya 20 tahun. Kan banyak. Barang siapa yang sembahyang sunat lepas maghrib 2 rakaat, Allah ampunkan dosanya 20 tahun. 2 rakaat sembahyang sunat subuh, rakaatul fajri khair minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat subuh lebih baik dari dunia dan isi kandungannya. Itu. Lagi satu saya pesankan, banyak orang silap sembahyang sunat lepas Jumaat, banyak yang tinggal. Sembahyang sunat sebelum Jumaat tidak muakkad. Sembahyang sunat lepas Jumaat muakkad. Tapi kebanyakan orang sembahyang sunat sebelum Jumaat, lepas Jumaat balik. Kan rugi. Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dibaginya pahala berganda-ganda. Kita ingat, fa'amma man khaffat fa'amma man saqulat mawazinuhu fi istiradiyah. Barang siapa yang berat timbangan amalannya, maka dia akan hidup senang lenang. Wa amma man khaffat mawazinuhu fi ummu hawiyah. Wa adraka ma hiya narun hamiyah. Barang siapa yang ringan timbangan amalannya, maka nanti masuk neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Api yang sangat panas. Sekarang ni tak menasabah kalau sekiranya kita beramal banyak-banyak, ringan timbangan amal, tak, berat. Itu sebab kita perbanyakkan amalan. Itu sebab kita kena ada 4. Yang pertama solat, yang kedua baca Quran, yang ketiga zikir, yang keempat sedekah. 4 konsepnya, prinsipnya. Yang pertama solat. Yang pertama solat fardu. Yang kedua solat sunat. Ya kan? Yang pertama solat fardu, yang kedua berjamaah. Yang ketiga sembahyang sunat rawatib. Yang keempat sunat-sunat biasa, sembahyang duha, sembahyang awabin, sembahyang tasbih, sembahyang tahajud, sembahyang witir. Yang silapnya kita ialah sembahyang witir tinggal apabila habis Syawal, habis Ramadan habis, witir pun habis. Witir sunat muakkad, jangan tinggal. Nabi kata, aku tak pernah tinggal sembahyang witir sebelum tidur. Gitu. Jadi saya pesan kepada tuan, yang sunat-sunat ni jangan diremehkan. Kaedahnya begini, sembahyang sunat kalau dibuat dapat pahala, bukan? Kalau tinggal betapakah ruginya? Begitu. Pasal sembahyang sunat rawatib itu akan menutup kelemahan yang terdapat pada sembahyang fardu. Sembahyang sunat akan menutup kelemahan yang terdapat pada sembahyang fardu.
Sembahyang fardu kadang-kadang kita leka tak khusyuk, ditutup oleh sembahyang sunat. Jangan tinggal sunat. Itu yang pertama. Terus saya pesankan sembahyang tahajud ni, dia kata minal laili fatahajjad bi nafilah laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di waktu malam sembahyanglah tahajud, semoga Allah mengutuskan kamu makam yang terpuji. Di padang mahsyar besok Allah isytihar, sesiapa yang sembahyang tahajud bangun. Tak ramai yang bangun rupanya. Tak ramai orang yang boleh sembahyang tahajud ni. Cuba kita menungkan, kalau aku sembahyang tahajud, kubur aku besok terang-terang, rugi aku tak bangun. Memang tidur itu apa? Tidur itu mati sementara. Mati itu tidur selama-lamanya, kan ingat? Memang tidur sedap. Cuba kebiasakan supaya bila kita tersedar je pukul 4 tak boleh tidur dah. Itu. Cari doa. Doa Allah SWT, ya Allah, bangunkan aku pukul 4. Bangunkan aku pukul 4.30 supaya aku sembahyang tahajud. Barang siapa yang boleh sembahyang tahajud, bermakna Allah anugerahkan dia sesuatu yang baik. Kena niatlah. Niat. Jangan tiap-tiap malam niat tak bangun. Niat. Gitu. Itu yang merenungkan syurga Allah Ta'ala. Tuan-tuan menung syurga begini. Kalau saya cerita buat syurga dalam surah Al-Qiyamah itu panjang. Kita ambil di syurga besok ni, sungainya, minumannya, buah-buahannya, kesenangannya, kerehatannya, isterinya. Isteri kita berapa? Isteri kita di syurga besok 72 orang. 72. Kena ingat betul berapa? 72 orang. 2 orang bidadari, 70 orang manusia biasa. Tapi jangan memenung lah pula. Jangan menung kan. Wah, banyak betul. 72. 2 bidadari, 70 manusia biasa. Itu menungkan syurga tu. Suka terlalu tak dapat dibandingkan. Kalau di dunia ni kesenangan pun sama tekak je. Situ je. Dalam syurga buang air tidak, makanan kita jadi peluh. Jadi peluh biasa. Cantiknya bidadari itu, kalau di ludahnya dunia ni, ludahnya wangi dunia ni. Kalau di hantar mukanya ke dunia ni, cerah dunia ni. Itu bidadari. Nak cerita panjang lah, hebat bidadari itu. Itu yang ketiga. Yang ketiga, merenungkan neraka Allah Ta'ala pula. Supaya apa? Supaya takut buat maksiat. Menungkan bagi hebat neraka itu. Bagaimana hebat neraka? Menungkan. Itu sebabnya Sayyidina Umar berkata, sesungguhnya Allah sembunyikan 5 dalam 5. 5 dalam 5. Yang pertama, Allah sembunyikan kemurkaannya pada satu maksiat. Jangan buat maksiat walau kecil sekalipun, dibimbangkan itulah penyebab Allah murka kepada kita.
Saya ulang lagi sekali. Jangan buat maksiat walau kecil sekalipun. Dibimbangkan itulah penyebab Allah murka kepada kita. Satu kisah. Ini cerita moden, cerita baru dalam setahun 2 tahun lepas. Kawan saya cerita. Kawan dia ajak saudara dia semayang. Dia kata apa? Kubur masing-masing. Dia kata kubur masing-masing. Sehingga ceritanya orang yang kata kubur masing-masing tu meninggal dunia. Dia masuklah ke mana? USM. Tahu USM ya? Tahu. Apa? Unit simpanan mayat. Bukan mesti sains Malaysia. Unit simpanan mayat. Dia pergi tengok lah. Dia tengok taring keluar daripada mulut dia. Taring itu dalam mode bukan zaman dulu. Taring. Taring keluarkan mulut dia. Itu dia. Lagi satu kisah. Itu berlaku di pejabat saya. Datanglah seorang muda pejabat saya. Ustaz, dia kata, saya mati tak apalah Ustaz. Mati pun tak apalah. Saya tak apa hal. Saya punya zakar terlalu panas, dia kata. Tak sanggup dah Ustaz. Saya kata tak apa, bersabar. Apa masalah? Saya silap Ustaz, dia kata. Saya lewat isteri saya sendiri. Allah Ta'ala turunkan bala terus. Ini dalam setahun lepas kot, tak sampai kot. Jumpa saya. Allah Ta'ala turunkan bala terus. Itu sebabnya saya kata, jangan buat maksiat dibimbangkan kalau segala maksiat yang kita buat itu Allah murka, Allah turunkan bala terus. Itu jangan. Di Johor, satu hari raya, satu orang ni minum arak. Hari raya minum arak. Minum. Dia pun isap rokok. Menyenggar api masuk dalam mulut. Mati je waktu minum arak. Itu. Apa nak kata ni? Bila nak taubat? Tak sempat dah. Itu dia pesankan. Itu sebabnya saya kata menungkan seksaan Allah Ta'ala. Belum seksa akhirat, seksa kubur dulu. Menungkan seksa kubur itu supaya kita tak berani nak buat maksiat. Memanglah kita kata tak apa, kita minta ampun dah. Sekiranya Allah Ta'ala ampunkan, insya'a afa wa insya'a azabah. Sekiranya Allah Ta'ala suka, Allah ampunkan. Sekiranya Allah Ta'ala tak suka, Allah azabkan. Jangan kita kata Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Betul. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi wal azabul alim. Beritahu hamba aku Maha Pengampun, Maha Penyayang, tetapi azab aku amat pedih. Kita baca itu. Nabi ibadi beritahu hamba aku anni anal ghafurur rahim, aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Memang Tuhan pengampun. Tetapi wa anna azabi wal azabul alim, azab aku amat pedih. Tu. Jangan buat. Yang kedua, Allah Ta'ala sembunyikan keredaannya pada satu ibadat. Buatlah ibadat walau kecil sekalipun. Mudah-mudahan itu penyebab Allah Ta'ala redha kepada kita. Buatlah kecil pun tak apa. Sebagai sunat, malas dengan ringkas pun tak apa. Baca Quran sekurang-kurang sedari 100 ayat. Kena ingat tu. Baca Quran sekurang-kurangnya satu hari 100 ayat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran, nanti akhir besok jadi syafaat
pada orang yang membacanya. Pesan Tuhan duduk kita akhirat besok kita begini. Tsumma natus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan disual pada mahsyar besok segala nikmat. Nikmat apa? Nikmat sihat, nikmat lapang. Lapang buat apa? Tengok lawak jenaka. Tak ada faedah. Tak ada faedah. Gunakan masa kita yang lapang itu untuk berzikir, untuk baca Quran. Satu hari sekurang-kurangnya 100 ayat. Atau nak tidur kita baca 3 surah. Al-Mulk, As-Sajdah, Al-Waqi'ah atau Ad-Dukhan, tambah hari 1. Kalau nak tidur. Supaya kita tidur besok, terus kalau mati tak apalah. Pasal mati itu tak tahu bila. Tengah-tengah sihat. Tidak semestinya orang sakit itu mati. Tak semestinya orang sihat itu tak mati. Orang sihat kadang-kadang mati, mengejut. Orang sakit tak mati-mati. Kita pergi hospital, tengok saudara kita Pangah boleh makan. Aku makan tak larat dah, minum pun tak larat, tidur pun tidak. Kita kata nak mati orang tua ni. Kita pun balik singgah dia pasal malam, beri kuah Melaka, makan, cekik, kita mati dulu. Dia tak mati juga, kita yang mati. Itu menunggu. Itu sebabnya kita rajin-rajin menggunakan akal kita. Yang keempat, Allah sembunyikan, kita merenungkan, Allah sembunyikan umur kita. Umur kita tak tahu bila. Ada umur orang 40 tahun, 80 tahun, 1 tahun. Zaman Nabi ni a'mar ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku antara 60 hingga 70. Umat Muhammad ni 60, 70 je. Kalau umur kita 69, lagi setahun. Kira kan? Kalau umur kita 69 tahun 6 bulan, lagi 6 bulan. 69 tahun 8 bulan, lagi 4 bulan. Pasal apa umur kita pendek? Pasal zaman Nabi dulu, zaman dulu ni, umat umur panjang-panjang, menderhaka Allah Ta'ala. Pasal dia rasa umur panjang lagi. Sebabnya bahaya. Kita umur pendek, dua untung. Yang pertama untungnya ialah kita beramal sikit je, tapi pahala banyak. Lailatul Qadar dapat 1000 bulan. Itu kan banyak. Pahala kita banyak. Orang zaman dulu beramal beribu tahun, dia tak berganda-ganda dia punya pahala. Kita dua tu. Yang pertama pendek umur kita, supaya umur kita pendek, supaya amalan jahat kurang. Yang kedua, Tuhan bagi pahala banyak. Allah Ta'ala sayang kepada kita sebenarnya. Allah Ta'ala sayangkan kepada kita. Itu sebabnya kita ni, bila kita semayang jemaah seorang, semayang seorang, satu pahala. Dua orang 27. Kan kenapa dua tak dua? Pasal Allah Ta'ala nak bagi kita pahala banyak, supaya kita masuk surga. Allah Ta'ala nak suruh kita masuk surga juga. Kita semain sunat, bersugi dengan tak bersugi. Yang bersugi 70 kali ganda pahalanya. Yang tak bersugi 1. Itu kalau semain sunat. Orang bujang pula, orang bujang sembahyang 1 pahala. Kahwin berapa? 70. Kalau kahwin 2, 140. Berani? Takut. Tu. Nasib baik umur kita ni tak macam dulu. Umur kita ni 60 tahun, 70 tahun je. Orang dulu umur 1000 tahun. 1000 tahun umur dia.
Kalau umur kita 1000 tahun macam mana agak-agak? Pening kerjaan nak bayar pencen. Bukan kerjaan pening. Anak cucit pun pening tengok datuk dia. Tak mati-mati rotun. Ya, akhir sekali Allah sembunyikan dalam Lailatul Qadar. Tak tahu. Itu sebabnya kita menyesal. Itu sebabnya barang siapa yang tahu kelebihan malam Ramadan, bulan Ramadan, supaya mereka berangan-angan tahun pun tak apa Ramadan. Jadi kita lepas lah. Kalau lepaslah. Apa nak katakan lagi? Tahun depan belum tahu lagi. Gitu. Jadi yang kedua, yang ketiga, zikir. Zikir, saya pesankan zikir begini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah 100 kali. Boleh? La ilaha illallah 300 kali. Selawat 100 kali. Istighfar 100 kali. Itu sekurang-kurang zikir. Saya ulang lagi. Ya Allah 100 kali. La ilaha illallah 300 kali. Selawat 100 kali. Ada seorang ulama bercerita, dia kata barang siapa yang nak bermimpi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sambung, sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah 70 kali. 70 kali. Imam Ghazali baca selawat 1000 kali pada hari Selasa. 1000 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim. Begitu. Begitu dia. Habis sikit lagi. Yang keempat, merenungkan kecuaian kita dalam beribadat, supaya kita malu Allah Subhanahu Wa Taala. Merenungkan kecuaian kita kerana nanti supaya kita malu Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak mana amalan yang terkuat. Besok di kubur besok, semayang kita di kepala, kiri kanan zakat dan puasa, di kaki segala amalan-amalan yang lain yang mengawal kita dalam kubur. Saya ulang lagi sekali. Di kepala kita solat kita, kiri kanan zakat dan puasa, kaki amalan-amalan yang lain, termasuk baca Quran, zikir, ya akhir sekali sedekah. Sedekah kena buat juga. Tu Nabi kata as-sakhiyu qaribun al-jannah. Orang pemurah itu dekat kepada syurga. Jadilah kita seorang pemurah. Murah, mudah nak beri, mudah nak memberi. Begitulah. Ya, akhir sekali merenungkan yang kelima, merenungkan lupa saya yang kelima tu. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan sekalian, supaya kita merenungkan apa yang saya huraikan tadi, merenungkan, mudah-mudahan termasuk golongan ahli di syurga insya-Allah. Jadi setakat itu saja pada malam ini insya-Allah. Dan sebelum saya akhiri tangguhkan kuliah kita, bersama saya tadi ada kawan saya bawa kismis ini telah dibacakan